Okey, baik. Assalamualaikum. Selamat petang buat adik-adik. Salam kekeluargaan dan juga salam Ramadan yang ke-17 hari ini. Betul. Kalau tak betul itu mana kata ada yang tinggal. Alright. Okey. Hari ini topik kita remaja dan juga shopping online. Jadi kenal lah kan. Dah habis Ramadan, ada yang dah mula shopping kan, ada yang dah mula beli kelengkapan baju raya dan sebagainya, kuih raya. Okey, jadi walaupun dalam, boleh kata dalam ber-PKP, tapi suasana raya tu masih kita terasa kan. Macam-macam kita boleh buat walaupun kita di rumah. Kita gunakan pendekatan media sosial yang ada. Kan ada setengah tak boleh balik kampung kan. So kita gunakan media sosial yang ada untuk mendekatkan yang jauh kan. Alright. Okey, jadi hari ini teruskan dengan topik kita. Hari ini dengan internet yang mudah alih, yang begitu mudah diakses kan. Jadi lebih ramai pengguna-pengguna beralih kepada pembelian barang secara online. Okey. Jadi boleh katakan macam-macam keperluan kan. Termasuklah keperluan harian, ada yang beli pakai online, okey. Pakaian, kasut, barangan elektrik, okey. Jadi semuanya boleh dibeli secara online. Okey. Jadi ada yang di samping berbelanja, ada juga yang membuat duit secara online dengan mempromosikan barangan tertentu lah kan, melalui program affiliate terbaik Malaysia. Okey. Jadi yang trending shopping pada masa kini ialah Shopee, Lazada kan. Okey. Jadi itu yang orang kata yang lebih banyak orang menggunakan platform tu lah. Okey. Jadi dia ada kebaikan dia dan juga ada keburukan dia kan, dalam membeli barang secara dalam talian ataupun secara online. Okey. Jadi banyak kebaikan. Kita bercerita tentang kebaikan dulu kan. Banyak kebaikannya, seperti kita tak perlu keluar. Okey, kita tak perlu keluar rumah, tak perlu melalui traffic jam kan. Tambah-tambah sekarang ni dengan COVID-19 yang mengganas orang kata kan. Jadi pembelian secara online adalah satu alternatif yang terbaik kan, untuk mengelakkan kita daripada bersesak di shopping mall, shopping market dan sebagainya. Jadi pembelian secara online adalah orang kata satu kaedah yang tepat kan, untuk mengelak daripada kita terkena jangkitan COVID-19. Kemudian kita pula boleh beli barang-barang tu tanpa perlu keluar rumah. Orang kata boleh beli dari orang kata keselesaan kan. Kita duduk di rumah pun kita dah boleh beli barang-barang tu. Okey. Kita duduk di rumah kita dah boleh beli barang-barang tu. Jadi kita duduk di rumah kita boleh gunakan handphone ataupun gadget kita untuk membeli apa saja kan. Ibarat kata dunia di hujung jari, pembelian di hujung jari. Okey. Jadi ada yang menggunakan komputer, ada yang menggunakan tablet kan. Jadi orang kata untuk membeli secara dalam online, dan kita juga boleh membuat perbandingan harga. Okey. Apa yang kita tahu, banyak platform-platform seperti Shopee, Lazada kan, yang jual barang benda yang sama, tapi orang kata penjual yang berbeza dan harga pun berbeza kan. Ada yang lebih murah dan ada yang lebih mahal. Ada setengah yang lebih murah daripada harga di kedai. Itu kelebihan kita membeli secara online. Jadi kita semua tahu sebab-sebab tersendiri pasal apa kita beli, sebab apa kita beli dalam talian kan. Ada juga yang beli perabot, barang elektrik dan sebagainya kan. Jadi
sejak COVID-19 melanda, memang pembelian secara online begitu mendadak, kan? Menjadi trending. Jadi orang kata apa, memang ramai dan terus meningkat. Okey, dengan orang kata sejajar dengan keselamatan transaksi internet dan perkembangan industri telekomunikasi masa kini lah. Okey, jadi antara kelebihan dia juga, kita boleh cari apa yang kita ingin, sama ada barang tu ada barangan tempatan ataupun barangan luar negara. Okey, macam kita tengok dalam Shopee, banyak barang-barang yang dari China, kan. Jadi bukan hanya sekadar barang tempatan, tapi juga barang luar negara. Jadi kedai-kedai online yang jenis orang kata apa, dalam pakar dalam jenis-jenis tertentu, seperti sofa ataupun gaya fashion pakaian, kan. Jadi mudah kita akses, kan. Jadi kalau kita nak mengetahui apa trend terkini, trending pakaian terkini dan sebagainya, search saja dalam internet, dah ada penjual. Itu yang memudahkan kita, okey, membeli dalam talian. Satu lagi, dia menjimatkan masa. Okay, menjimatkan masa, kita tak perlu nak berlega-lega dalam shopping mall, kan. Mall tak kena jalan satu kedai. Okey. Kemudian menjimatkan petrol. Kita tak perlu dah naik kereta dan sebagainya, kan. Naik Grab, okey. Jadi tambang teksi dan sebagainya, kan. Jadi kita boleh layari segala-galanya dalam laman web sahaja. Jadi lebih mudah untuk kita mencari diskaun yang ditawarkan, kan. Pada macam saya kata tadi, perbandingan. Okey. Jadi kedai online ni biasanya dia akan menawarkan harga yang istimewa lah. Jika sambutan yang diterima adalah menggalakkan, memang barang-barangan mereka akan menjadi lebih murah. Okey, itu antara orang kata kebaikan kita membeli barangan secara online. Okey. Di sebalik kelebihan pasti ada keburukan. Betul tak? Kan? Apa yang kita buat, sesuatu benda yang kita buat, di sebalik kebaikan mesti ada keburukan. Okey, kita tengok. Kalau keburukan, apa keburukan shopping online ni? Okey. Jadi bila kita shopping online, satu, kita perlu menunggulah jangka masa yang lama untuk menerima barangan tu. Kalau kata kita beli di luar, barangan luar ataupun barangan luar negara, memang memakan masa lah, kan. Kemudian sehingga seminggu, sehingga 2 minggu, kadang-kadang ada yang sebulan, ada yang tak sampai, kan. Saya sendiri pun bisa alami benda tu. Okey. Mungkin terdapat kelewatan lah, kan, penghantaran ataupun salah faham, dan anda tidak boleh pergi bersemuka. Itu yang keburukan dia. Kita tidak boleh bersemuka dengan pemilik kedai untuk membeli penjelasan dan sebagainya. Itu adalah keburukan jika kita beli barangan secara online. Okey, kemudian kos penghantaran pada barangan yang ditanggung oleh pengguna, kecuali melalui pembelian yang banyak. Contoh, bila kita beli barang tu, memang kita kena kos lah, kos penghantaran dan sebagainya, sebab kita tak perlu keluar daripada rumah, kan. Tapi kalau kita beli dengan orang kata kuantiti yang banyak, mungkin itu sedikit banyak boleh mengurangkan lah. Okey. Kemudian kadang-kadang kos akan menjadi tinggi, yang jadikan pembelian tu tidak berbaloi. Kadang-kadang benda tu murah, tapi oleh kerana kos penghantaran, harga tu jadi mahal balik daripada kita beli di kedai, kan. Jadi kita tengok balik di Shopee, kan, kadang-kadang benda tu RM3 je, kan, tapi kos penghantaran sampai RM6, dah jadi RM9. Kalau dekat kedai jual baru RM8. Jadi orang kata murah sikit di kedai.
Cuma kelebihan dia macam saya kata tadi lah, kita tak payah keluar, kesesatkan jalan raya dan sebagainya. Okey, jadi satu lagi, kita tak dapat menguji produk tu kan. Baju yang kita nak beli kita tak dapat try. Okey, kalau di kedai, di shopping mall kita ada ni fitting room dan sebagainya, boleh kita cuba kan. Jadi kalau kata kita, bila kita beli di dalam online, kita tak boleh nak cuba, kita tak boleh nak cuba baju tu. Okey, kalau kata kita pergi kedai elektrik, kita boleh panggil staff, so uji dulu kan, buka dulu dan sebagainya, tengok hidup produk dan sebagainya. Tapi bila kita beli secara online, itulah risiko dia, kita tak boleh nak cuba. Okey, jadi unsur penipuan adalah orang kata chance untuk kena tipu tu adalah besar lah kan. Jadi mungkin kita unsur penipuan ni mungkin boleh terjadi jika si penjual tu tak jujur dan sebagainya. Jadi apa yang kelihatan cantik dalam gambar mungkin tidak secantik atau sebaik yang kita inginkan. Jadi kalau kita tengok dalam gambar cantik kan, kalau tengok jam tu, dalam gambar dia ambil gambar tu kan, elok je. Tapi bila kita beli, jarum pun tak jalan. Kan. Tu yang kita alami selalu. Dan saya pun pernah alami beli jam. Kan, bila saya beli jam, bila mai tak seperti yang saya inginkan. So kita nak negotiate dengan penjual pun susah kan. Dia cuma boleh cakap okey, hantar balik. Habis tu bila kita mesej pun dia dah tak reply. So kita cuma boleh rating. Memang rating yang kita bagi sikit lah kan. Memang saya akan bagi tidak memuaskan. Okey, jadi orang risau tentang penipuan atau kecurian pembelian dengan kad kredit kan. Sebab bila kita nak ni, memang kita akan berinteraksi dengan pembayaran transaksi melalui semua kad kredit, kad debit dan sebagainya, pembayaran secara online. Jadi pastikan setiap laman web tu yang kita berurusan tu, okey, keselamatan dia disahkan selamat dan dilindungi, dan mempunyai maklumat yang dipaparkan dengan jelas di laman web mereka. Selalunya ramai yang terkena bila kita beli benda-benda online ni, kita tak semak dulu laman web dia. Kita tak semak dulu, kita tengok, wih, harga ni murah kan. Kalau kat kedai RM45, kita jual RM20. Kita dah tak tengok dah rating dia, berapa orang yang telah beli, kita tak tengok, terus kita order. Itu bahaya kan. Banyak scammer dan sebagainya di luar sana. Itu yang kita risau lah. Okey, kemudian membaca juga dasar privasi pada laman web kan, untuk melihat apa yang mereka lakukan dan maklumat anda. Jadi sila menggunakan laman web yang telah terbukti dan juga keberkesanannya. Alright. Bulan puasa ni cakap pun dah orang kata tersasul dah. Alright. Jadi itulah, setiap kali bila kita nak berurusan dan kita nak berurusan dalam jual beli, kita kena semak dulu latar belakang laman web tersebut kan. Jangan main redah je, jangan beli je. Okey. Jadi pada adik-adik di sana, buat masa sekarang ni, pembelian secara online adalah satu, orang kata, pilihan yang bijak lah kan, untuk kita orang kata mengelak daripada COVID-19 kan, dan juga orang kata yang menjimatkan dan sebagainya. Tapi macam kita kata tadi, perlulah semak dahulu apa yang kita nak beli. Jangan kita tengok satu laman web sahaja, tengok dulu laman web 2-3 laman web untuk kita beli kan. Sebab kita nak mengelak daripada kita berlakunya penipuan, okey, dan juga scammer. Jadi harga tu janganlah harga yang tak masuk akal. Kalau kita tengok orang lain jual, harga dia memang RM45 contoh, tapi tiba-tiba je kawan ni jual 20. Dekat kedai di luar pun jual RM55. Dalam online RM45 contoh sesuatu benda, tapi satu laman web ni jual RM20. Jadi semak dahulu. Jangan kita tengok pada wish murah, sebab murah banyak sangat. Takut kita ditipu
Okey, jadi kita nak elak macam mana? Nak elak daripada scammer, nak elak daripada penipuan, ha, semak dulu laman web yang kita nak beli. Okey, jadi jadilah pengguna yang bijak, jadilah pembeli yang bijak. Okey, kepada yang adik-adik yang nak buat income pun ada juga remaja-remaja yang membuat jual beli dalam online pun bagus kan. Gunakan segala medium media sosial yang ada, TikTok, Instagram, Facebook. Okey, banyak yang medium yang kita boleh gunakan untuk kita menjual. Ada yang jual baju dan sebagainya, kuih raya dan sebagainya. Okey, itu adalah satu usaha yang baguslah kan untuk adik-adik menceburi bidang perniagaan. Okey, jadi Abalan terus berdoa semoga adik-adik dimurahkan rezeki kan, orang kata dijauhi segala penyakit. Okey, dipermudahkan segala urusan dan juga selamat berpuasa. Okey, jadi sampai di sini saja perkongsian Abalan bersama adik-adik. Sebarang pertanyaan boleh komen di bawah video dan insyaAllah Abalan dan Amin akan reply apa saja pertanyaan adik-adik. Okey, jadi sampai di sini saja. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.